الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Terima kasih sahabat pengurusi majlis yang berusaha pengurusi surau An-Nur Taman Kuskam, yang berbahagia, yang berhormat Adun Pematang Merangan, Jawatan Kuasa Surau, Jawatan Kuasa Pemuda UMNO Kuskam, seterusnya ibu-ibu, bapa-bapa, para sahabat, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan kali yang ketiga saya di surau ni. Kali yang pertama tahun 2011. 11 tahun dah. Kali yang kedua tahun 2014, seingat saya lah. Ni yang kali yang ketiga. Saya orang Tasik Kelugok lah, macam Zam sebut tadi ni, dekat je. Cuma ni baru berkesempatan untuk main di surau ni. Dan surau ni sebenarnya saya duduk main selalu juga semayang. Pasal duduk kawan dengan orang kot ni. Kawan belakang ni semua ni, kawan-kawan ni, anak-anak tuan-tuan kawan belakang ni. Dulu belakang tu, kebun tu, tempat duduk minum lah. Bila alhamdulillah kenangan. Jadi kembali balik ke surau ni malam ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu 2015, 14 kali terakhir. 2022, ada 8 tahun dah. Mudah-mudahan saya datang sini pula nanti bukan lagi 8 tahun lah, mudah-mudahan lah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita memetik firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menceritakan tentang manusia ni tuan-tuan, kata Allah, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah melewati satu fasa, bukankah telah manusia itu sampai kepadanya satu keadaan, satu fasa di mana lam yakun syai'an madhkura, tak ada orang sebut pasal dia, tak ada siapa kenal dia, tak pernah disebutkan, tak pernah wujud, nothing, kosong, tak wujud langsung. Bukankah telah berlaku satu fasa kepada insan itu di mana dia tak ada apa-apa, nothing, tak wujud, tak ada apa, tak pernah ada siapa kenal, lam yakun syai'an madhkura, orang tak pernah sebut, orang tak pernah ingat, orang tak pernah kenal, tak pernah sedar adanya manusia ini pun. Kata Allah, pernah berlaku satu fasa dak wahai manusia? Allah tanya, hal ata 'alal insan, mai dak hampa satu fasa di mana hampa tak ada apa ni, ketika kita tidak ada apa-apa. Ketika itu dalam ayat yang lain surah Baqarah, kata Allah, tuan-tuan pun tahulah ayat ni, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bagi tahu dekat malaikat, Allah nak buat kita di muka bumi ni sebagai khalifah. Masa tu malaikat tanya kepada Allah balik, kenapa nak buat atas muka bumi ni orang yang akan kelak menumpahkan darah dan merosakkan muka bumi ni? Masa tu tuan-tuan, kita tak ada lagi. Ketika mana ada satu pihak bukan mempersoalkan, bertanya kepada Allah tentang relevankah nak buat kita ni, berbaloi ataupun tidak kita ni nak wujud, berbaloi ataupun tidak, sebab kita kelak akan menumpahkan darah dan kita kelak akan merosakkan muka bumi. Ketika itu kita tidak ada duit nak hire peguam bela untuk fight bagi pihak kita, untuk berhujah dengan para malaikat mengatakan we are worth it. Kita ada nilai juga. Kita tidak ada duit nak bagi kat lawyer, kita tidak ada kekuatan, bahkan kita sendiri pun tak ada nak bercakap, berhujah bagi kita sendiri, nak bagi tahu, bagi ruang dulu, kami buktikan bukan semua manusia teruk. Tak ada tuan-tuan. Ketika kita tidak ada sesiapa, ketika kita tidak ada apa-apa, bahkan kita sendiri pun tak ada, ketika kita dipersoalkan, Allah lah yang pertama yang membela kita. Allah kata kepada para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamu, aku lagi tahu daripada hangpa.
Ketika tidak ada siapa-siapa nak bercakap bagi pihak kita, bahkan kita sendiri pun tak mampu dan kita sendiri pun tak ada, lam yakun syai'an madhkura, tak ada. Ketika itu Allah was the first, Allah yang pertama yang membela kita. Hari ini bila kita telah berada, berpijak di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, kita berjalan dan melata di atas pundaknya. Ketika mana Allah direndahkan, dihinakan, di mana kita untuk membela agama Allah? Ketika kita tidak ada sesiapa, Allah yang pertama membela kita di hadapan para malaikatnya yang mulia. Hari ini bila kita berada dalam sedikit kedudukan dan keringat dan kekuatan, ketika mana agama Allah dipermainkan, ketika mana nama Allah dipertawakan, di mana kita untuk membela Allah Subhanahu wa taala? Kemudian tuan-tuan, dalam ayat yang tadi surah Al-Insan itu Allah sambung, lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Daripada tidak ada apa-apa tu, Allah ciptakan manusia itu daripada air yang bercampur, benih laki dan perempuan. Kemudian Allah ciptakan kepada kita ini panca indera. Pendengaran Allah bagikan kepada kita untuk mendengar. Allah bagikan kepada kita penglihatan. Allah kurniakan kepada kita segenap panca indera dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita telah memiliki semua itu tuan-tuan, kalau kita kenang dalam kehidupan kita ini, ketika mana kita kecil, kita bayi tuan-tuan, kita mungkin tak ingat, tapi kita tengoklah anak cucu kita di rumah. Ketika kita kecil, kita tak mampu bercakap. Orang tak faham bahasa kita tuan-tuan. Tapi kita mengalami fitrah manusia. Kita akan lapar, kita akan mengantuk, kita akan rasa sakit. Ada masa-masanya. Ketika tidak ada mana-mana manusia yang faham bahasa kita, Allah campurkan kefahaman itu ke dalam hati ibu dan ayah kita tentang bahasa yang kita ucapkan dan kehendak kita ketika itu. Bila ada bayi dia lapar, dia teriak satu bunyi tu kan. Muhek tu kan. Tapi mak dia faham dah, anakku teriak kali ni dia lapar. Saat lagi dia mengantuk, dia teriak bunyi yang sama. Bukan kata mengantuk bunyi dah, sama. Dia tak boleh bercakap. Ketika itu Allah campurkan kefahaman ke dalam dada dan hati ibu dan ayah dia, anakku kali ni dia mengantuk. Dan begitulah sakit dan sebagainya. Ketika mana tidak ada mana-mana manusia faham bahasa yang dituturkan oleh kita, di saat kita lapar, dahaga, mengantuk, Allah mencampurkan kefahaman itu ke dalam jiwa ibu dan ayah kita untuk menyuapkan kita makan, untuk mendodoikan kita tidur. Maka siapakah yang menjaga kita sebenarnya selama ini? Allah yang menggerakkan hati dan anggota ibu dan ayah kita untuk menyempurnakan kebajikan kita, menyuap makan kita, mendodoikan lena kita. Allah lah yang menjaga kita selama ini. Dan tuan, daripada kecil kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun membesar, kita memiliki sedikit kudrat. Kita mula daripada mengesot, kita merangkak, daripada mengangkak kita meniti, daripada meniti kita berjalan. Namun malangnya manusia itu bila dia berjalan terus makin lama makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makin lama dia berjalan makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hidup ini tuan-tuan? Allah sambung dalam ayat seterusnya, inna hadainahu sabil la imma syakira wa imma kafura. Setelah kita daripada tidak ada apa-apa, Allah ciptakan kita daripada air yang bercampur. Allah buatkan untuk kita panca indera, lalu Allah hidayahkan kepada kita jalan. Inna hadainahu sabil. Allah hidayahkan kepada kita jalan. Allah lorongkan kepada kita jalan. Imma syakira wa imma kafura. Sama ada kata Allah, sama ada kamu akan bersyukur ataupun kamu akan lalu jalan-jalan kekufuran. Itu dimensi manusia itu begitulah. Namun kalau kita mengenalkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, jagun lebat kan? Memang duk lebat kat sini. Saya ni tuan-tuan. Saya terang nampak kat tuan-tuan. Ini surau pertama jemputan yang saya berani main. Lepas saya sakit, saya kena GERD dan anxiety ni. Sakitnya dia jadi ketak ni kan. Ya, tu saya minta ayat.
Saya tak berani pi. Dia jadi pening, dia jadi nak jatuh. Tapi mengenangkan surau ni lama. Bahasa kawan, Nizam pun kawan. Bukan kata kroni tak, tapi fikir dekat. Apalah kalau jatuh dia boleh sambut, orang muda ramai malam ni. Ini alang-alang kamera duk ada ni saya hebat sekali lah. Bukan kata saya sombong, tolak tempat lain tak. Saya sakit, saya tak berani lagi. Jadi malam ni pun saya gagah juga. Jadi bila dia dengar bunyi, dia jadi takut ni. Tak. Tuan-tuan doa saya tu, mudah-mudahan sampai habis sejam ni. Ya, Allah jaga kita lah insya-Allah. Ya. Tu cerita sebenar tu, bukan kata sombong tak, memang takut. Dia jadi tuan-tuan pun pernah alami kot. Bila dia main gastrik, lama-lama dia melarat pi dada, dia sesak, lama-lama dia main di kepala, dia jadi takut. Jadi seriau, jadi tak tahu nak habaq. Lah duk pelan-pelan elok tapi dia on off lah, sat jadi, sat tak jadi, sat jadi, sat tak jadi lagu tu lah. Tu saya tak berani pi jauh-jauh, nak bawa kereta jauh-jauh pun saya tak berani. Tapi ni sebab dekat, ni muka pun kawan-kawan belakang ni semua ayah-ayah kawan-kawan saya belakang, jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan Allah jaga. Tapi nikmat juga sakit ni sebenarnya. Bila kita takut nak pergi mana-mana, kita jarang pergi lah supermarket, jarang sikit lah. Jadi kita takut. Itu antara nikmatnya. Satu nikmat penyakit anxiety ni, kalau siapa yang ada kat sini dalam video ni, satu nikmat penyakit anxiety ni apa? Dia sentiasa mengingatkan kita tentang mati. Bila pun berasa takut mati, nak tidur berasa nak mati, jalan pun berasa nak mati, duduk pun berasa nak mati, tambah dengar cerita orang mati, dia jadi ketak tu. Bagi saya tu benda yang baik lah untuk orang sakit anxiety ni, bagus benda tu. Tak apalah, saya tak boleh cerita bab tu sangat, saya teringat dia main. Pasal dengar bunyi dia jadi takut. Saya sambung balik lah. Nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala terlalu luas kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nak hitung nikmat Allah tak mampu hitung. Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi di dalam Miftahul Ghaib, di dalam kitab Miftahul Ghaib menafsirkan ketika mana nak cerita tentang luahnya nikmat Allah, dia bawa satu cerita. Cerita seorang ahli sufi nama Ibrahim Adham. Tuan-tuan kenal nama ni, Ibrahim Adham. Yang mana Ibrahim Adham cerita satu ketika dia diundang ke satu kawasan untuk menyampaikan tazkirah, untuk menyampaikan ajaran agama kepada satu penduduk kota ni. Habis dia duduk bersidang agama ni, mereka pun habis selesai tu mereka ada makan-makan lagu kita lah. Orang Arab masa tu tak ada lah jamu nasi mandi ke berani, tak ada mereka jamu roti zaman tu. Maka Ibrahim Adham cerita, masa roti tu dah duduk di tangan aku, nak masuk ke mulut dah, tiba-tiba ada seekor burung gagak. Ceritanya dalam Miftahul Ghaib oleh Fakhruddin Ar-Razi. Tiba-tiba ada seekor burung gagak, dia turun main, dia ambil roti daripada tanganku itu, dia terbang pergi. Burung gagak ni bukan terbang lagu burung elang tak, dia pelan ya. Maka ketika tu Ibrahim Adham ni dia merasakan macam mana ada satu ekor burung gagak yang berani sampai berani. Sebab selalunya burung-burung gagak ni dia akan pergi ikut, orang kata apa, bangkai-bangkai gitu saja. Maka tergerak hati dia nak ikut pelan-pelan, nak ikut pelan-pelan, pasal dia pun terbang pelannya. Maka dia ikut pergi pelan-pelan tuan-tuan, sampai melewati satu kawasan yang tak jauh mana pun. Dia melihat burung gagak itu daripada atas, dia melepaskan roti dia ke bawah. Nak cerita kan? Dia melepaskan roti dia ke bawah. Lalu dia melihat siapa yang berada di bawah tu. Ada dua orang pemuda yang sedang diikat di gari tangan mereka di belakang. Di gari tangan mereka di belakang. Maka apa tandanya ini? Kata Ibrahim Adham, betapa luas nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak berkudrat, tak mampu bergerak tangan dia pun, Allah jamin rezeki dia. Allah akan datangkan kepada dia pelbagai bentuk jalan kalau Allah nak kurniakan kepada dia rezeki. Allah akan bukakan kepada dia pintu-pintu jalan keluar. Allah akan kurniakan kepadanya rezeki daripada jalan haitsula yahtasib, yang dia tak sangka-sangka. Orang yang tak berkudrat, yang tak mampu nak mengalih tangan dia pun untuk bangun, digari dan diikat, Allah takdirkan seekor burung datang menjatuhkan roti ke sisi pemuda tersebut. Maka tuan-tuan, begitulah nikmat Allah terbahagi-bahagi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah jamin rezeki dia. Jamin rezeki dia. Ada satu benda yang Allah jamin tetapi manusia bimbang. Rezeki. Ada satu benda yang Allah Ta'ala tak jamin tapi manusia tak bimbang.
syurga dan neraka. Rezeki Allah jamin dah, tapi manusia bimbang. Syurga dan pahala belum tentu, tetapi manusia tak concern bab tu. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada, kata Allah. Kalau nak hitung nikmat kalimat daripada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ambil seluruh ayat laut jadi dakwat, ambil seluruh batang-batang pokok jadi pen untuk nak tulis kalimat-kalimat daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, takkan mampu habis tulis, meskipun kita ambil sekali ganda lagi. Nikmat yang Allah berikan kepada siapa? Kita. Kata Allah, Allah ja'ala lakumul arda, Allah buatkan kepada kamu ni seluruh yang ada muka bumi ni, ja'ala lakumul ardu jami'a, apa yang ada atas muka bumi ni Allah buat untuk kamu. Sakhara lakum ma fil ardi jami'a, Allah tundukkan apa yang ada di atas muka bumi ini untuk kamu, kata Allah. Apa yang atas muka bumi ini, tuan-tuan, yang makhluk atas muka bumi ini yang kita tak boleh kontrol, selain daripada cuaca, matahari, bulan semua ni lah. Binatang, gajah hak besar pun kita boleh atuk sampai boleh ikut cakap kita. Harimau sehari dua ni popular sikit, no? Sehari dua ni dia popular sikit harimau. Atuk pun boleh, tuan-tuan. No? Apa, tuan-tuan, yang kita rasa tak boleh kontrol, Allah aturkan ikut kita. Ya? Allah jamu kita makan ni, tuan-tuan. Kalau kita nak terjemah dalam kehidupan kita ni, lagu orang jamu makan di rumah, buah ni datang berganti-ganti, tuan-tuan. No? Musim buah berganti-ganti. Ibarat kita pergi rumah orang letak kita satu hidangan makan. Kita habis makan, dia angkat talam, dia letak pula. Habis makan, dia angkat talam, dia letak pula benda yang lain. Lagu itulah Allah jamu kita, tuan-tuan. Buah datang musim berganti-ganti. Habis musim durian, dia main musim manggis. Dan bila orang kaji balik di sudut kesihatan, memang manggis tu penawar kepada panah durian. Allahu Akbar. Allah jamu kita makan, tuan-tuan. Allah jamu kita makan. Penawar-penawar yang ada pada herba dan daunan, berapa banyak Allah bagi free, ambil lah. Nah, kita panas sikit, Allah turunkan hujan. Berasa lagu menguap badan ni, Allah hadirkan angin. Kita sejuk sangat, Allah hadirkan matahari. Nak tidur tak boleh, Allah kalihkan bumi. Kita berlalulah malam itu, kita lena dan berehat. Kita nak pergi kerja, tak nampak gelap, Allah hadirkan siang untuk kita pergi kerja dan melangkah dan berkawan dengan orang lain. Apa yang Allah tak bagi kepada kita ni, tuan-tuan? Satu. Daripada kecil sampai tua, tuan-tuan. Ada apa yang Allah tarik daripada kita? Nah? Melainkan kita sendiri yang tak boleh pi. Kecil manis dah kata tak boleh makan pantang. Bukan kata kita kecil manis nak pergi makan durian, buah durian tu menyorok dah, duduk dah situ. Tapi kita bila tak jaga kesihatan ke apa-apa, kita sendiri tak boleh. No? Tuan-tuan, kerajaan Allah kaya. Tamaan, sebut kerajaan tak apa, no? Kerajaan Allah kaya, tuan-tuan. Kerajaan Allah tak macam mana-mana kerajaan atas dunia ni, yang ada bajet tahunan, yang ada belanjawan tahunan. Lebih kat sini, potong yang ni, potong yang ni, lebih yang ni. Tak salah kerajaan lah. Kerajaan atas dunia mana pun lagu tu lah. Manusia ni terbatas. Tetapi kerajaan Allah kaya. Ghaniyun hamid. Satu ketika Qatadah, dia lepas perang, dia mata dia ni kena panah. No? Kena bekas panah ni, dalam riwayat kata jatuh sebelah ni. Biji bola mata dia ni jatuh sebelah, bergantung. Dia muda lagi masa ni. Maka dia pula fikir dia nak kahwin, dia nak dekat-dekat dengan hari kahwin dah. Maka dia pergi jumpa dengan Nabi, minta Nabi doakan ataupun Nabi tolong rawat bagi masuk balik mata dia ni. Duduk tergantung ni, tahan lagi ni. Kita tuan-tuan masuk habuk tak boleh duduk dah. Surau pun tak pergi dah. Kenapa tak pergi surau haji malam tu? Mata masuk habuk. Tuan-tuan, pergi jumpa Nabi, minta dia nak terangat, nak nikah ni kan, tak kata lah. Maka Nabi SAW kata kepada dia, kalau hang sabar dengan ujian ni, hang biar duduk tergantung macam ni, ataupun nampak tak apa elok lah, dia terkeluar, sembuh sikit.
sakit semua lah. Maka Allah akan ganti, aku jamin Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih besar di syurga, kata Rasulullah. Menarik tak tuan-tuan? Menarik. Nabi jamin. Nabi bukan dusta. Dia pun fikir, Allahu Akbar, jamin dah syurga ni, sesuatu yang besar di syurga ni nak dapat. Tapi aku pun nak nikah lah, nak berasa segak sehari dua. Maka dia kata, ya Rasulullah, saya nak dua-dua. Saya nak mata saya pun Nabi berubat, syurga hak tu pun saya nak dapat. Maka Nabi senyum, Nabi kata, hang pandai. Hang pandai. Cikgu saya ni, Allah Akbar. Segan tengok yang segan. Hang pandai. Nabi kata, maka Nabi ubati mata dia dan yang dijanjikan itu dia dapat. Apa makna daripada riwayat ini? Allah kaya. Dalam riwayat yang lain, tuan-tuan, Nabi ziarah satu orang sahabat. Para sahabat beritahu kat Nabi, ada satu seorang sahabat, tak sebut nama dalam riwayat ni, dia bukan sahabat yang akbar. Dia sakit demam yang lama. Bukan ambil booster pun tak. Dia sakit. Maka tuan-tuan, para sahabat ajak Nabi pergi ziarah dia. Maka bila Nabi tengok keadaan dia ni, Nabi kata, hang ada tak minta apa-apa ke Allah yang pelik-pelik, yang tinggi-tinggi? Maka dia mengaku, ya Rasulullah, ada. Saya minta kepada Allah kedudukan yang tinggi, kedudukan yang sangat tinggi, maqam yang sangat tinggi. Dan saya minta Allah tukarkan, biar saya tanggung kesakitan di dunia agar saya dapat benda tu. Maka Nabi kata, engkau memperkecilkan nikmat Allah yang luas. Kenapa kau tak minta saja maqam yang tinggi itu, dan kau biarkan kesihatan kau minta kesihatan juga? Kenapa? Allah bukan bajet mana-mana kerajaan yang kalau minta yang ni kena potong yang tu. Tidak, mintalah. Jangan kecilkan nikmat Allah yang luas. Allahu ghaniyun hamid. Allah kaya dan terpuji. Kayanya Allah, tuan-tuan. Kaya. Tuan-tuan pergi yang terjun, tuan-tuan ambil satu kain, tuan-tuan baling dia yang terjun tu. Tuan-tuan tunggu setengah jam, kain tu patah balik dah? Tak patah balik dah. Mai malam lagi tunggu tengok kain tu ada tak? Tak ada dah. Mana pi dah tak tahu. Dan air itu terus berjalan siang dan malam. Tuan-tuan hadir ataupun tidak, tuan-tuan muda ataupun tua, dia tetap berjalan, terus menerus dia berjalan. Nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak fikir ayat terjun pun tak lepas dah. Nak fikir kata ayat terjun pun tak boleh fikir dah, tuan-tuan. Macam mana nak ulah benda lain? Dan tuan-tuan, nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini terlalu besar. Manusia cuma akan sedar bila nikmat itu ditarik daripada dia. Manusia banyak bercakap tentang nikmat Allah yang besar-besar. Anak yang pandai, rupa yang segak, kaya raya, wang dan harta dan sebagainya. Tetapi manusia jarang bercakap tentang nikmat yang kecil. Manusia jarang bercakap tentang nikmat siku misalnya. Sedangkan kalau siku ini Allah tak buat, lagu mana nak suap nasi, tuan-tuan? Nak suap pakai garpu pun tak boleh ni. Suap hang aku lah. Baru siku, tuan-tuan, baru makan. Saya tak cerita besar berak ni. Hanya dengan siku sahaja, kalau Allah tarik, berapa banyak benda manusia tak boleh buat. Kalau jenis tangan panjang atau buat kereta jenis hundok si, dia tak boleh buat dah. Kalau main pergi gagah lagi lah. Ni kalau lagi di bawah ni, berdiri nak buat gear lah. Hanya dengan nikmat siku saja yang tak pernah manusia bicarakan pun, kalau Allah tarik satu tu, tuan-tuan, habis dah. No? Nikmat ni, bulu mata ni, kening mata ni, kening ni, yang Allah buat bagi tapis segala habuk-habuk masuk mata. Nikmat bulu hidung yang kita malu ni, yang Allah buat untuk tapis udara-udara yang kotor. Nikmat telinga yang Allah buat ni, agar nak tapis ni udara-udara yang tak elok yang masuk ke telinga kita, ke ruang-ruang telinga kita ini. Banyak nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia banyak bercakap tentang nikmat yang masuk, tetapi manusia kurang bercakap tentang nikmat yang keluar daripada dia. Berapa ramai manusia bercakap tentang makanan yang masuk ke dalam tubuh badan dia, tapi tak cakap tentang angin yang keluar di belakang punggung dia. Sedangkan kentut itu nikmat. Maaf sebut tuan-tuan kasar sikit, tapi nikmat. Tanyalah orang yang ada penyakit angin, dapat nikmat tu, tuan-tuan, berasa lega. Maaf sebut tentang tuan-tuan macam mak ayah saya lah, no. Berak pun nikmat, tuan-tuan. Orang tak boleh berak, seksa. No? Seksa. Tapi kita tak cakap tentang nikmat yang Allah keluarkan. Tentang nikmat, sesuatu boleh keluar daripada kita.
Tuan-tuan, nak dipikirkan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tak pernah sudah. Tak pernah sudah. Kenapa nikmat ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita? Tak lain dan tak bukan kerana apa? Sayangnya Allah kepada kita. Dia macam klise ayat ni, no? Tapi Allah sayang kita, tuan-tuan. Lagu mana saya nak kata Allah sayang kita, tuan-tuan? Ada satu hadis Nabi SAW. Satu ketika, hadis ni tuan-tuan dapat jumpa dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi dia nukilkan dalam Sahih Bukhari, dan juga beberapa kitab madrasah yang lain, dan kitab beberapa kitab induk yang lain. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok dalam kitab yang hadis kumpulan kecil dari Riyadhus Shalihin, ada hadis ni Nabi, Imam Nawawi orang masuk. Satu ketika lepas perang ni, tuan-tuan, pergi perang. Para sahabat pergi perang ni, habis-habis perang dapat tawanan perang. No, dapat tawanan perang. Tawanan perang ni ramai lah. Ada lelaki, ada perempuan, apa ni. Maka para sahabat dan Rasulullah SAW duduk perhati satu orang wanita. Dia duduk susah hati. Duduk kelitin, pergi balik. Dia duduk susah hati, teriak ni. Duduk cari bayi dia, anak kecil dia, teringat. Berpisah, lepas perang ni dia terabuk habis ni kan. Maka duduk cari para sahabat dengan Nabi, duduk perhati tengok. Perhati, dia jumpa anak dia. Dalam riwayat lain kata dia tak jumpa, dia jumpa anak orang lain. Tapi tak apalah, dia jumpa anak ni. Dia rangkul anak dia, dia peluk, cium ni. Terus dia menyusu anak dia. Dia menyusu anak dia. Maka dampaklah duduk di dalam tawanan tu. Maka para sahabat ni tersentuh lah. Yalah, bukan Islam pun, tapi dia ada sifat sayang dia. Maknanya mak ni dia sayang sungguh ke anak, apatah lagi bila anak kecil ni, baby ni sayang sungguh lah. Dia rangkul, dia rindu, dia nyusu terus. Sayang ni peluk je, takut hilang, takut tak jumpa dah. Sayang lah tuan-tuan masa tu ke anak. Sayang ni Allah saja yang tahu lah. Dia teriak pun kita gelak, dia gelak pun kita gelak. Anak masa tu, bising pun tak buat lah. Sayang. Maka bila sahabat duk tengok, maka Nabi kata kat para sahabat, hampa agak-agak makcik ni, kakak ni, dia nak buang dah anak dia dalam api. Anak dia ada menyusu ni, dia nak buang dah anak dia dalam api. Maka kata para sahabat, tak mungkin ya Rasulullah. Dia peluk macam tu punya sayang anak dia, takkan dia nak buang anak dia dalam api. Dia sayang sungguh anak dia tu. Maka kata Nabi, ketahuilah Allah sayang kita lagi lebih daripada dia sayang anak dia. Habis kita nak kata apa? Allah sayang kita lebih daripada makcik tu sayang anak dia, baby tu. Maka ayat yang kita kunci daripada hadis ni, Nabi kata dia gamak dah nak buang masuk dalam api, tak gamak. Allah lagi sayang kepada kita lebih daripada mak sayang anak dia yang baby tu. Jadi Allah tak buat neraka untuk kita, tuan-tuan. Cari satu ayat Quran yang Allah buat neraka untuk kita. Ayat Quran bila sebut pasal neraka, apa hujung dia? Uiddat lil kafirin. Bukan buat untuk kita. Tapi kita nak masuk sangat, bagi bila masuk sangat, sehari dua. Tapi sehari macam 1000 tahun lah. Allah bukan buat untuk kita. Allah buat untuk orang kafir, tapi kita nak masuk sangat. Allah buat pintu syurga 8, pintu neraka 7, lagi banyak pintu. Pasal apa surah Al-Qasam? Saya nak buat banyak pintu, nak bagi mudah orang masuk. Allah buat pintu syurga banyak, masuk mana-mana pintu. Tuan, Allah sampai tahu kurniakan kepada kita kerana dia sayang kepada kita. Orang akan kata klise, tapi klise tu lah. Memang Allah sayang sungguh kepada kita, tak ada bahasa. Tak ada bahasa nak cerita Allah sayang kita ni, tak ada bahasa boleh cerita. Tak ada. No? Dan bila Allah sayang kepada kita, tuan-tuan, apa jadi? Dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, Inna Allah azza wa jal idza ahibba abdan, Allah bila mana dia sayang seseorang hamba itu, nada Jibril, dia akan panggil Jibril. Allah panggil Jibril mai. Faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan ahibbahu. Allah bila sayang kita ni, seseorang manusia itu, Allah panggil malaikat Jibril. Tuan, malaikat Jibril, penghulu malaikat, tok guru malaikat ni.
Kita kalau pergi kerja, bos sebut nama kita, bahasa seronok tak kira dah. Ni penghulu malaikat. Allah Raja pemilik segala-galanya panggil Jibril mai. Nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu. Dhamir hu, singular. Maksudnya apa? Allah sebut every single person. Kalau Allah kata Jibril nak beritahu aku sayang kat Jeh Osama, sebut. Tak sebut Jeh Osama nama Facebook, dia sebut nama betul ya. Dia sebut by individu. Dhamir hu, dhamir singular mufrad. Inni uhibbu fulanan fa ahibbuh. Aku suka kat dia, hang kena suka kat dia. Aku cinta dekat dia wahai Jibril, hang kena cinta kat dia. Fa yuhibbuhu Jibril, lantas Jibril pun cinta dekat dia. Summa nada Jibril ahlas sama. Kemudian Jibril pun keluar pergi ke langit ni, pergi panggil semua penduduk langit. Faqala Jibril, innallaha ahibba fulanan fa ahibbuh. Wahai semua penduduk langit, Allah bagi tahu kat aku tadi Allah cinta kat fulan ni. Hangpa semua kena cinta dekat dia. Fa yuhibbuhu ahlas sama. Maka seluruh penduduk langit cinta dekat dia. Satu batang tubuh itu dicintai oleh Allah. Meskipun dia duduk tersembunyi di celah-celah lorong-lorong Temenggung di Koskam ini. Orang tak kenal dia. Siapa tak peduli dia. Allah sayang kepada dia. Penduduk langit memuji, mencintai dan merindukan dia. Kerana cinta Allah, sayang Allah kepada dia. Orang boleh kata apa saja kat kita tuan-tuan. Orang kata kita lekeh, orang kata kita kerja tak tahu mana, kita tak smart, kita tak ada apa. Tak apa di sisi manusia. Di sisi Allah dan penduduk langit, siapa pun tak boleh menabik dada tuan-tuan. Saya ni duduk sini ni pasal ni pandangan manusia saja tuan-tuan. Di sisi Allah, demi Allah, tuan-tuan lagi hebat dan besar daripada saya. Saya balik nanti ni, saya mungkin buat balik nama dan riak, mungkin. Tuan-tuan buat balik apa? Keikhlasan dan ilmu. Saya takut ceramah yang ni tuan-tuan. Duk kena ya Allah. Malu dengan tuan-tuan. Saya main mungkin ada sebab. Masih ada ni jawatan nak cakap. Tuan-tuan main ikhlas lillahi ta'ala. Saya belum tentu tuan-tuan. Saya balik mungkin nanti duk kena orang duk kata kat aku, kau duk puji aku ke, kau duk suluh kat aku kamera ni, mungkin duk merasa kemas. Tuan-tuan balik nak balik apa? Kamera talah kat saya seorang. Jauh lagi hebat dan besar tuan-tuan berbanding yang duk di atas ni tuan-tuan. Nak kan? Masa tu saya malu sungguh. Malu dengan tuan-tuan yang istiqamah mai surau dalam keadaan tak ada siapa-siapa suluh. Tak ada siapa-siapa angkat. Tak ada siapa-siapa lekat muka di poster boleh mai. Ni kami nak cakap ni. Allahu Akbar. Allah pun dosa kami lah. No? Tuan, bila Allah sayang kita, penduduk langit sayang kita. Bukankah ada satu hadis yang lain? Nabi SAW cerita pasal manusia tu, roh tu bila dia mati. Ni hadis ni panjang sangat, mungkin kita perlukan masa yang lain, kena buat sekali lagi. Bila roh tu ditarik keluar, roh tu bila nak mati, kata Nabi, kalau roh orang beriman sebelum dia mati akan berkumpul malaikat rahmat sejauh mata memandang. Kita mati ni bukan seorang tuan-tuan, kita mati ni dalam majlis. Pasal apa saya kata majlis? Dalam hadis kata malaikat rahmat beratuk sejauh mata memandang. Lagu kita duduk atas pentah. Ni malaikat rahmat berkerumun sampai sejauh mata memandang. Duk tunggu. Saya malaikat maut, malaikat rahmat bukan tarik nyawa. Dia tunggu. Turun malaikat maut, keluar. Ya, saya bagi bahasa mudah ni. Kita pun keluar, kata Nabi, macam ayam keluar daripada botol. Saya tunjuk contoh. Kata Nabi, macam ayam keluar daripada botol, roh ni keluar. Susah tuan-tuan. Kalau roh yang merindukan Tuhan, saya minta izin minum sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik dia keluar, malaikat rahmat tadi ni tak biar walau sedetik, kata Nabi, rebut dia ni, buat masuk dalam kain sutera yang wangi. Ramai-ramai tadi ni. Ibarat satu majlis convocation kita. Rebut roh kita, buat masuk dalam kain sutera yang wangi, buat naik ke langit satu pintu demi satu pintu. Mereka duk tanya, penduduk langit duk tanya, roh siapa ni wangi sangat ni? Roh siapa ni wangi sangat ni? Maka kata Nabi, malaikat yang bawa ni kata, inilah roh. Nak boleh masuk kah? Nak doa ni kah? Inilah roh sekian-sekian ni. Ini roh sekian-sekian ni.
Sebut nama dengan nama yang terbaik yang pernah disebutkan kepada dia di atas muka bumi. Maka penduduk langit yang dah kenal dia, yang Allah ucap tadi rindu dekat dia tu, sayang dekat dia tu, maka kata patutlah wangi, pakat puji dia sampai di atas, turun balik, panjanglah dia tu. Dan roh orang yang tak beriman begitu juga lebih kurang. Malaikat azab akan mai beratuk sejauh mata memandang. Tunggu ya. Malaikat maut mai keluar. Kata Nabi, berselerak roh dalam badan daripada kaki ni, kepala tuang, kaki pi, dada, pi, siku, berselerak, tak mau keluar, rentak tarik keluar. Malaikat azab ni tengok roh keluar, rebut macam ikan piranha, rebut, bekuk masuk dalam kain busuk. Naik pi atas, sambil duk naik di atas tu busuk. Penduduk langit tanya, busuk ni siapa ni? Maki. Yang tukang bawa pembarah kata busuk. Hak penduduk langit kata, siapa dia ni busuk sangat ni? Hak bawah ni kata, tak guna ni lah. Nabi kata apa? Mereka akan sebut nama dia dengan nama yang paling busuk pernah dia dapat atas dunia. Kena orang kata kat dia, tak boleh sebut nama orang tu, sebut nama orang putih. Kena orang panggil dia John Gelong kata. Mereka ni John Gelong ni, macam tu. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Itu kita dalam keadaan kita itu, no? Tapi sebalik semua itu, dalam keadaan kekecelaruan kita, kejauhan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sayang Allah kepada kita itu lebih besar. Sebesar mana dosa kita, besar lagi keampunan Allah. Nah, besar lagi keampunan Allah. Seluas mana kejahatan kita, luas lagi nikmat dan syurga daripada Allah. Ada satu pintu yang takkan pernah tertutup sampai hari kiamat. Ni yang besar lah, yang secara khusus masa kita mati. Pintu apa? Pintu taubat. Kita pintu masjid dan surau pun ada masa kita tutup. Meskipun kita katakan terbuka, tapi ada masanya kita perlu tutup. Tapi satu pintu ni Allah tak tutup, buka untuk kita masuk. Tapi berapa ramai yang dah beratok di pintu itu, tuan-tuan. Berapa ramai yang dah beratok di pintu tersebut. Tuan-tuan, kata Nabi, la yunjiya ahadam minkum amalu. Kamu semua takkan selamat hanya dengan amalan. Masuk dalam hadis ni, dalam syarah kata, maksudnya kalau kita sekadar bersandar pada amalan kita saja, kita tak boleh masuk syurga dengan amalan. Tak mampu. Amalan kita 1000 tahun takkan mampu bayar sewa syurga hanya dengan sejam. Tak boleh. Tak mampu. Sebab tu kata Nabi, syurga ni bukan dengan amalan, tapi dengan rahmat. Sahabat tanya, wala iyaka Rasulullah, adakah Rasulullah juga macam tu? Nabi kata, wala iya, aku pun macam tu. Illa ayataqabbadani Allahu minhu birahmah. Melainkan kita semua selamat akan masuk syurga dengan rahmat daripada Allah. Lepas tu ada orang berhujah pula, habis tu tak payah semayang Ustaz. Tak. Hadis tu Nabi sambung, walakin saddidu, wala bagaimanapun buatlah yang baik. Tapi kalau Allah nak bagi kat siapa pun, itu hak Allah. Innallaha astafi syai'in. Allah ni Allah ada sifat nak pilih. Allah pemilih siapa pun. Itu hak Allah. Kita tak boleh petikai, ya Allah, kenapa Allah pilih dia, saya sembahyang lagi banyak. No way. Hak Allah nak pilih siapa pun Allah sayang, itu hak Allah. Siapa pun kita, siapa pun tuan-tuan, yang pertama nak dapat sayang Allah, yang pertama kata ulama, Allah pilih dengan kuasa veto Allah, hak Allah. Itu tak ada siapa-siapa boleh pertikai, tak ada siapa-siapa boleh tanya, tak ada siapa-siapa boleh persoalkan. Itu pertama nak dapat sayang Allah. Maksudnya percuma Allah sayang kat Zam, bukan tahu mana pun dia ni, contohlah kan. Tapi Allah nak bagi. Saya tak boleh kata, ya Allah, saya dengan dia saya lagi mayang banyak. Tak, no way. Allah kata sayang. Ya Allah, tapi dia tak semayang, ya Allah. Tak, Allah sayang. Satu kata ulama, itu hak Allah. Hak Allah. Yang kedua, dengan mengerjakan amalan wajib, nak dapat sayang Allah ni. Yang ketiga, dengan menambahkan amalan sunnah. Dan yang ketiga juga dalam hadis, dalam Quran kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cintakan Allah, ikut sunnah Allah, amalan sunnah. No?
Tu antara nak dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Pokoknya apa tuan-tuan? Rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat. Ya, rahmat daripada Allah. Tuan-tuan, rahmat Allah luah tak luah? Kita kenanglah kehidupan kita ni berapa kali dah kita terselamat daripada mana-mana bencana. Di atas kepala kita ni anytime boleh timpa kita tuan-tuan. Berbilion bintang-bintang mati, planet-planet mati, batu-batu mati di angkasa yang tidak bertali yang nak gantung dia. Di bawahnya ada graviti bumi yang anytime boleh tarik dan jatuh menghempap kita. Kita fikir siapa yang tahan benda tu daripada jatuh menimpa kepala kita mati tuan-tuan. Kita semua baca tengok video di internet orang nak menjaga burger tiba-tiba lori melanggar mati. Macam-macam cara tuan-tuan. Tapi berapa kali Allah selamatkan kita. Tuan-tuan pernah tak buat kereta balik kerja termenung, melayang, sedap-sedap duduk di rumah dah. Tapi siapa duk bawa kereta kita? Siapa duk pandu kita dah? Kalau duk tak perasan kan? Allah jaga kita berapa kali dah tuan-tuan. Ni di atas kepala kita ni kalau jatuh tuan-tuan, besar sebiji kereta sudah lah habis kita. No? Ayat laut yang di laut itu, wa idzal biharu sujjirat, kata Allah. Ni menjelang akhir zaman dia akan loncat naik ke darat. Bila-bila masa bila naik hempah kita tuan-tuan. Jakarta duk tenggelam dah ni tuan-tuan tahu kan? Dia makin rendah. Venice dia tenggelam setahun 0.2 cm. Venice itu pun jadi isu besar. Jakarta almost 15 cm. Masa tu dia berpindah di mana? Kalimantan kah? Nusantara tenggelam. Orang meramalkan 2050 habis dia. Pasal tu Jokowi ni buat tukar ni pasal depa punca dia pasal depa duk korek air dalam tanah. Depa duk guna air dalam tanah banyak sangat. Dia tak stable, dia tenggelam. Dan air laut makin tinggi sekarang sebab Antartika semua tu makin duk cair. Bila-bila masa kita boleh musnah tuan-tuan. Allah pelihara kita. Mana ada tembok antara pantai dengan laut? Mana ada tembok tuan-tuan? Berapa kali ayam laut tu loncat serang kita di sini tuan-tuan? Mana ada tembok antara hutan dan penempatan? Berapa ekor nak rimau serang kita di rumah? Berapa banyak ekor nak rimau, gajah serang kita di sini? Berapa ekor dah? Tak ada. Kita masuk serang mereka dalam tu dah. Itu manusia. Kita makin jauh daripada Allah. Rahmat Allah. Rahmat daripada Allah begitu luas. Luas tak rahmat Allah? Luas. Seluas-luas rahmat Allah ini, tuan-tuan, kata Nabi dalam hadis yang lain daripada riwayat Abu Dawud wa Tirmizi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in. Kata Nabi, rahmat Allah tu Allah buat 100 bahagian. Fa amsaka indahu 99 juz'. Allah simpan di sisi Allah itu 99 bahagian. Wa anzala fil ardi juz'an wahida. Dan satu daripada 100 itu Allah turunkan atas muka bumi. Dalam riwayat yang lain kata, satu itu dikongsikan manusia, binatang, jin, haiwan, semua. Dalam riwayat lain kata sampai rimau yang ganas boleh duduk dia menyusu anak dia kerana rahmat daripada Allah. Rahmat itulah yang semua dunia ni kongsi. Melayu, Islam, Cina, bukan Islam, semua ni binatang, jin, semua ni kongsi satu bahagian daripada 100 rahmat Allah yang kita rasa besar tu. Dan 99 lagi Allah simpan untuk akhirat kita kelak. Luah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat rahmat Allah, tuan-tuan, dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhumullah. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang pengasih sesama kita ni, dia akan dikasihi oleh Maha Pengasih. Kata Nabi, irhamu man fil ard. Berkasih sayanglah kepada sesiapa atas muka bumi. Yarhamkum man fis sama. Kamu nescaya akan disayangi oleh siapa-siapa yang di langit.
Buat baiklah kita tuan-tuan dengan sama-sama kita. Tuan-tuan duduk di taman berjiran, kita buat baik. Kita ada grup WhatsApp, kita ada grup Facebook, kita ada buat baik. Orang kata kat kita, maafkan. Kita kata kat orang, minta maaf. Tuan-tuan, dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Dengan manusia belum tentu tuan-tuan, kita tak tahu. No? Kalau boleh dah sebelum kita mati ni, saya fikir Allah kata, kalau hamba ku datang kepada aku, ya, lau balaghat dhunubaka ananas sama. Kalau bersusun manusia itu datang kepada aku dengan dosa bersusun sampai ke langit, ghafartu laka la ubali. Aku akan ampun dan aku tak peduli dosa apa. Tak peduli kata Allah. Bahasa Inggeris, I just don't care. Allah kata kamu datang kepadaku, izda'autani wa jarautani. Minta kepada aku, minta ampun kepada aku, kembali kepada aku, membawa dosa setinggi sampai ke langit. Ghafartu laka la ubali. Aku ampun dan I just don't care, dan aku tak peduli. Apa makna tak peduli? Aku tak peduli apa dosa hang buat. Aku tak peduli siapa hang sebelum ni. Aku tak peduli apa pangkat dan jawatan hang. Aku tak peduli. Minta ampun, aku ampun. Itu Allah tuan-tuan. Ya Allah, tapi dosa dia besar ya Allah. Aku ampun, tak peduli. Ya Allah, tapi dia ni teruk dulu ni ya Allah. Aku ampun, tak peduli. Allah, dia ni zaman 60-an dulu kaki tunggal ni. Aku tak peduli, aku ampun. Ya Allah, tapi dia ni aku tak peduli kata Allah, aku ampun. La ilaha illallah. Tak ada bahasa dia tuan-tuan. Tak ada bahasa. Kita punya celaka lawan Tuhan berapa puluh tahun hidup ni, nak mati minta Allah kata tak peduli. La ubali, aku tak peduli, aku ampun. Dengan Allah insya-Allah tuan-tuan kita minta ampun, Allah ampun. Dengan manusia, yang tu yang saya takut. Bukan kat tuan-tuan, kat saya sendiri. Dan sama-sama kita orang pasal takut. Malam ni kita pakai declare mau tak? Hak dua-dua di sini, hak dua tengok video ni. Kita niatlah hati, siapa yang buat dosa dengan aku maaf. Selesai buat. Maaf lah. Saya ajak tuan-tuan ni. Hak tengok nanti ni, kita maaf lah, biar pergi lah. Dengan mudahnya kita maafkan dia, agar mudah orang lain yang kita buat salah akan maafkan kita. Kita nak lepas tuan-tuan. Kita nak balik kepada Allah dengan tenang. Nak mati dah tuan-tuan kita ni. Nak mati dah kita ni. Dunia ni sat sangat. Kita mati tenang, kita tenang sampai sudah. Nak lepas mati. Dia nak lepas mati. Mati settle lah yang lain semua. Habis, selesai. Kalau dia tidur lah. Tidur bangkit masuk syurga. Tak mau kau tuan-tuan. Nak hadap dunia ni sah. Esok kita perang dengan orang, maki hang aku, kutuk hang aku, beza warna, beza politik, beza apa pun. Lusa kita mati. Allahu Akbar. Hanya kerana bergaduh 2 minit maki hang aku, mati. Tak ada minta maaf. Jomlah tuan-tuan, jom kita berkat minta maaf ramai-ramai. Hak tuan-tuan, hak tengok video ni semualah. Saya buat sekali lah. Kita maafkan orang, orang maafkan kita, insya-Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah gerakkan hati dia, mereka siapa di mana mereka pun sekarang, maafkan kita. Yang kita maafkan siapa yang sakiti hati kita. Dan rahmat Allah lah. Tapi kalau kita minta ampun, Allah ampun ke kalau kita buat balik? Saya minta ampun dah Ustaz, tapi saya tak berapa yakin. Saya istighfar lah, tapi Allah ampun lah. Rasa gitu lah tuan-tuan. Dan kita minta ampun ni bukan kita lagu minta bantuan. Berapa ada cok dulu kuat lah surat tu kan. Pergi mana pun apa, tolak tak itu lah. Tapi taubat tak ada satu surat yang kata Allah terima. Lagu mana Ustaz nak bagi hati tenang? Tuan pernah terfikir soalan tu tak? Saya minta ampun dah Ustaz, tapi hati dia berasa Allah terima dah. Allah terima dah. Bila dia berasa lagu tu yang jadi, nantilah esok lepas pencen taubat lain. Dah pencen dah kata, nantilah balik haji taubat lain. Balik haji dah, tak apalah nanti umrah pula taubat lain. Tuan-tuan, saya nak tenangkan tuan-tuan. Ibn Rajab Al-Hambali menukilkan ketika mana nak membahaskan tentang bab taubat yang dinukilkan, yang dibahaskan oleh Ibn Abdul Bar. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, man taba ilallahi taubatan nasuh wajtama'a syuruti taubati bihaqqihi fa innahu yuqta'u biqabulillahi taubatahu kama yuqta'u islamil kafiri iza aslama islaman sahih. Kata ulama, wa huwa qaul jumhur, kata Ibn Rajab.
Kata Ibn Rajab, seseorang manusia itu bila mana dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, wajtama'a syuruti taubati bihaqqihi, dan menyempurnakan syarat-syarat taubat dengan benar. Apa syarat taubat? Kalau dengan Allah 3, kalau dengan manusia 4. Dan Riyadhus Shalihin Imam Nawawi sebut kepada kita. Minta ampun, istighfar, menyesal. Dan berazam tak mau buat dah 3. Dengan manusia kena minta maaf manusia. 3 4. Itu saja syarat. Minta taubat kepada Allah, kata Ibn Rajab, menyempurnakan syarat taubat, fa innahu yuqta'u biqabuli taubatahu. Maka untuknya itu putuslah, yuqta'u, putuslah biqabuli taubatahu. Putuslah akan diterima taubatnya itu. Kama yuqta'u biqabulil islamil kafiri iza aslama islaman sahih. Maka akan terputuslah, Allah terima taubat dia itu seperti mana kita tengok orang bukan Islam, dia masuk Islam dengan betul, kita akan persoal tak? Kita tak persoal tak. Hari ni ada member kita India masuk Islam, esok kita pergi tempat agak, kita kata dia Islam betul ke aku buat-buat? Kita tanya lah tuan-tuan. Kita tak pernah tanya. Pernah tak kita tanya? Kita tengok hari ni dia Cina, esok dia masuk Islam, alhamdulillah saudara baru. Tak pernah kita fikir Islam ni betul tak betul dah ke? Sah tak sah? Tuan-tuan pernah tanya dah, sah ke tak sah Islam dia? Tak pernah tanya kan? So Islam masuk, lagu tu lah taubat. Kata Ibn Rajab, lagu tu lah taubat. Taubat, sudah Allah ampun. Terima dah. Dah terima dah tengok orang masuk Islam. Terima, lagu tu lah. Tapi macam mana terpelion pula? Sahabat tanya Nabi, macam mana ya Rasulullah kalau terpelion pula? Dia tak kata terpelion lah. Macam mana Rasulullah kalau jatuh balik? Nabi kena minta ampun lagi. Sahabat tanya kalau buat lagi, minta ampun lagi. Sahabat tanya kalau buat lagi, minta ampun lagi. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah takkan jemu bagi kepada kita sampai kita jemu buat. Tak boleh lawan Allah. Kita berasa aku nak buat amalan sampai Allah tak larat bagi pahala, kita akan randah kalah dulu. Allah tak akan jemu bagi kepada kita pahala. Kita kata aku buat dosa, adakah Allah akan ampun? Kita akan jemu buat dosa dulu sampai Allah lagi tak pernah jemu nak bagi keampunan kepada kita. Pokoknya minta saja. Minta, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Minta. Ustaz, saya minta malam ni boleh tak? Boleh. Tapi esok saya buat balik, minta lagi. Tak mampu main-mainkan Allah ke? Dah. Pasal Allah beritahu kat para malaikat, hamba aku tu bukan apa, dia terlupa. Allah bela kita depan malaikat. Mungkin malaikat question Allah, dia minta ampun, dia buat bala. Allah jawab siap-siap, hamba aku tu bukan apa, dia lupa ya. Tapi dia sedar dia ada Allah yang akan ampunkan dia ataupun azabkan dia. Dia sedar benda tu. Siapa yang rampas cintamu? Siapa yang rampas cinta tu pada kita ni tuan-tuan, sampai kita hilang cinta kepada Allah, kita mencintai yang lain. Meskipun tak diucap di bibir, tapi kita melakukannya. Berapa banyak perbuatan dan gerak laku kita ini menunjukkan cinta kita kepada Allah. Bukan nombor 2, 3, 4, belakang lagi. Bukan kata kat tuan-tuan, sekali dengan saya manusia kita ni. Ya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kalaulah ada hamba-hambaku bertanya padamu yang Muhammad tentangku, aku ni dekat. Fa inni qarib, tak ada kalimat qala dah. Sebut tu inni qarib, aku dekat. Ujibu da'wati da'i idza da'an, aku akan kabulkan doa siapa yang nak minta aku bagi. Berapa kali kita bertanya tentang Allah, ambil tahu pasal Allah. Kita lagi risau benda lain tuan-tuan. Ya. Kita lagi risau benda lain. Saya kata ni bukan kata kat tuan-tuan nak minta maaf. Saya kata kita sekali dengan saya ni. Tuan-tuan kena tahu saya bukan orang mana ni. Sama-sama lah kita ni. Allahu Akbar. Allah Maha Pengampun tuan-tuan. Allah Maha Pengampun. Dalam hadis yang lain nah. Tak apa nak sikit je nah. Boleh nah. Dalam hadis yang lain sahih. Nabi cerita, saya selalu ulang cerita ni, tapi dekat tuan-tuan saya ceritalah saya pertama kali kan. Kana rajulun, kata Nabi, dulu Nabi cerita kepada para sahabat ni, dulu ada seorang lelaki jahat, yusrifu ala nafsi, dia celakakan diri dia jahat, menzalimi diri dia tu bermaksud jahat lah.
Zalim. Zalim ni maknanya apa? Tak meletakkan sesuatu di tempatnya. Zalim. Jahat dia. Idza hadarahul maut, bila mana dia mai tua, dia berasa dekat nak mati. Dia boleh berasa, mungkin dia sakit ke apa ke, dia berasa aku ni tak lama dah ni. Tapi dia jahat. Jahat je level ni tuan-tuan. Dah nak mati dah. Berasa dah aku ni tak lama dah ni. Idza hadarahul maut, bila maut menjelang dengan dia ni, dia panggil anak dia. Qala ya bunayya, dia panggil anak dia, mai wahai anak, mai kat ayah saya. Dia panggil anak dia. Faqala, dia kata, ya bunayya idza ana mutun fa uhriquni. Wahai anak, kalau ayah mati sat lagi, bakar mayat ayah. Tu baita tu. Ni Bani Israel, maksudnya lagu kita dululah. Bani Israel dulu, lagu kita lah ni lah. Islam lah. Tapi dia kata kalau ayah mati, fa uhriquni, hang bakar badan ayah. Thumma ithanuni, lepas tu bila dah jadi orang kata tulang lah nak bakar. Ithanuni, hang tumbuk mayat ayah sampai jadi garam halus. Ni dia sayang kan. Thumma darruni fir rihi, lepas tu dah jadi garam halus tu, jangan simpan setempat. Takut orang buat gulai kan. Dah jadi halus lagi tu, thumma darruni fir rihi. Batu hampir di tengah-tengah angin, hang lempak di angin. Biar hilang. Dia kata kepada anak dia seumur hidup tak pernah buat baik. Jahat dia. Dia nak mati bukan minta ampun. Dia suruh bakar mayat dia lagi. Lempak. Ya. Anak dia tanya, kenapa ya? Tuan-tuan tahu jawapan dia apa? Law qadara alayya rabbi la yu'adzibanni 'adzaban ma 'adzabahu ahada. Kalau Allah jumpa mayat ayah, Allah akan azab ayah dengan azab yang tak pernah Allah bagi kat orang lain. Maknanya dia jahil, bukan jahat saja, jahil sekali. Dia fikir dia boleh terlepas daripada Allah. Dia buat dosa seluruh hidup dia. Dia sangka dia mati, dia menyorok, Allah tak jumpa dia, Allah cari tak jumpa, oh terlepas. Dia ingat Allah ni polis, dia ingat Allah ni member jiran dia. Dia sangka aku buat jahat, aku mati, hilang badan aku semua, Allah tak boleh tangkap aku. Polis pun kalau tuan-tuan ada kesan sikit boleh dapat. Tapi jahilnya dia ni, dia fikir dia jahat dah. Minta ampun pun nak. Lari ikut tah. Ambil terang tu. Dia kata kepada anak dia, kalau Allah jumpa ayah, Allah akan azab ayah dengan azab orang lain tak pernah dapat azab ni. Hang mau bakar mayat ayah, hang tumbuk jadi debu tu hang lempar di angin. Kata tuan. Iza mata, dia mati. Ya. Fu'ila bihi dhalik. Dia mati, anak dia pun buat. Anak dia pun buat macam mana exactly arahan dia. Mungkin anak dia pun duduk taram lama dah, malu kat orang kampung, pok sakan sangat. Tumbuk ting-ting lah kan. Bakar sungguh-sungguh lah kot. Anak dia buat lagu mana? Dia suruh pesan satu-satu. Bakar, tumbuk, lempak dia ni. Tak jumpa kesan. Untraceable. Tak jumpa kesan. Qala Allahul ard. Allah kata kepada bumi, ya ardi, wahai bumi, ijma'i ma fiki. Wahai bumi, kutip bekas-bekas debu-debu yang jatuh atas badan hang kumpul sat. Dia pun dikumpulkan, bumi kumpulkan. Ni hadis sahih, saya ulang. Iza qama, dia dibangunkan di depan Allah. Ni hadis dia cerita. Dia dibangunkan di depan Allah. Dia yang sangka dia boleh terlepas tadi tu, dia dibangunkan depan Allah. Maka Allah tanya dia, ma hamalaka ala ma sana'ta. Ni kalau siapa faham bahasa Arab dia faham. Ni satu sirah yang manja. Ya. Dia bukan kata limadha fa'alta, why are you doing this? No. Ya. Ma hamalaka ala ma sana'ta hamala. Why you put burden on yourself to did all those things? Itu ya ni. Kan? Tuan-tuan faham maksud dia macam mana? Sirah dia. Satu dia kata, why? Kenapa hang buat benda ni? Satu. Yang kedua, awak lah susah-susah buat benda ni. Beza tak tuan-tuan? Allah pilih sirah yang kedua. Nabi sebut dalam hadis, ahmalaka ala ma sana'ta. Wahai hamba, kenapa hang susah-susah buat benda ni? Tanya roh dia ni yang dah mati ni. Jawapan dia apa tuan-tuan? Khasyatuka rabbi. Sebenarnya saya takut kepada Allah. Saya bukan nak lawan, saya takut. Apa kata Nabi? Faghafara lahu
wa huwa fil jannah wa dakhala al jannah. Wa dakhala fil jannah ataupun fa ghafara lahu wa huwa fil jannah. Dia kata, ya Allah, jangan pasal apa hang buat susah-susah buat benda ni. Khasyatuka rabbi, ya Allah, saya takut ke Allah sebenarnya. Cuma saya bodoh. Saya sangka dengan saya lari sebelum terlepas. Saya tahu saya jahat. Tapi kenapa saya buat benda ni? Pasal saya takut. Bukan saya nak cabak Allah, saya takut. Kerana ada khasyatullah faghfaralah. Allah ampunkan dosa dia. Kata Nabi, wa huwa fil jannah, dan dia dimasukkan dalam syurga. Orang tak pernah minta ampun, orang jahat seumur hidup dia, ada takut kepada Allah, dia masuk syurga, tuan-tuan. Nikmat, rahmat, kurniaan daripada Allah terlalu luas. Kita belum menapak ke arahnya. Tuan-tuan, deritakah hidup kita ni, tuan-tuan? Saya nak jadi baik, Ustaz, tapi saya derita. Saya susah, Ustaz. Orang kata kat saya, Ustaz, susah hidup ni, Ustaz. Harga barang naik, serabut anak dengan macam-macam derita ni. Tuan-tuan, kata Nabi dalam hadis Anas bin Malik riwayat, kata apa? Yu'ta yawmal qiyamah, ataupun yu'ta bi an'amin nasu fil ardi min ahlin nar. Ya? Di hari kiamat kelak akan dibawa seorang lelaki, yu'ta bi an'amin nasu fid dunya min ahlin nar. Di hari akhirat kelak akan dibawa seorang lelaki yang paling berasa nikmat atas dunia. Siapa, tuan-tuan? Tak tahu. Tak tahu. Min ahlin nar, daripada golongan neraka. Bi an'amin nas, orang yang paling rasa nikmat atas dunia. Siapa? Dia paling sihat, dia paling kuat, dia paling tampan, dia paling berkuasa, dia paling kaya. Semua dia yang paling ada semua. Itu bi'an amin nas fi dunia. Siapa? Nabi Sulaiman. Betul, tapi Nabi Sulaiman bukan ahli neraka. Ni min ahlin nar, daripada ahli neraka. Tak tahu, tuan-tuan. Kita berasa sedap dah, tuan-tuan. Rumah 2 tingkat, ada aircon. Nikmat lagi dah. Sakit pinggang, Ustaz. Sakit pinggang. Ada orang cergas, sihat, duit tak ada. Kan? Ada orang kaya-kaya, tapi anak bergaduh, macam-macam lah, kan? Tak pernah rasa nikmat yang bi'an amin nas. Tak ada. Tak pernah rasa nikmat yang paling tinggi. Tak ada. Tapi kata Nabi, di akhirat kelak akan dibawa lelaki tu atas dunia, dia yang paling berasa nikmat sekali, tapi dia ahli neraka. Bawa dia, fayusbahu fin nari sabqatan. Allah ambil dia, celup. Yusbah, celup dia. Celup dalam neraka, angkat balik. Sabqatan, satu celup dia. Yuqalu lahu ya bani Adam. Ditanyakan kepada dia, wahai anak Adam, hal ra'a khairan qatt? Pernah dah dalam hidup hang berasa nikmat? Dia kata apa? La wallahi. Wallahi la. Ya Allah, tak pernah. Saya tak pernah rasa nikmat. Tak ada. Mana ada nikmat apa hidup? Dia hidup 60 tahun, 70 tahun penuh dengan nikmat. Orang puji dia, dia segak, dia kaya, dia sihat, semua dia. Dia paling tinggi kepimpinan, dia paling tinggi rupa parah, dia paling sihat, semua dia. Tapi dia jauh daripada Allah. Dia masuk neraka, satu celup angkat balik, dia lupa semua tu. Allah tanya dia, pernah tengok tak? Pernah rasa tak bahagia? Tak pernah. Demi Allah, tak pernah. Yu'ta wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'sa fid dunya min ahlin jannah. Lalu didatangkan seorang lelaki bi asyaddin nas, yang paling derita atas dunia. Tak tahu siapa, tuan-tuan. Saya baru cerita dia kat tuan-tuan dah. Oh, tuan-tuan lagi teruk mungkin ada sini, macam-macam jantung, macam mana. Tak maaf, tak apa dah. Ni ada kan. Macam-macam sakit dia ada ni. Kan? Sakit lutut, sakit pinggang, sakit kepala, sakit badan, macam-macam sakit. Baru tahu tu. Tapi ni bi asyaddin nasi bu'sa. Orang yang paling derita. Kalau miskin, dia paling miskin. Kalau hina, dia paling hina. Kalau tak elok, dia paling tak elok. Dia paling derita. Kalau kita kena fitnah, dia lagi teruk kena fitnah. Kalau kita kena umpat, dia paling teruk kena umpat. Paling derita dia atas dunia. Bini lari ke, anak bergaduh ke, orang benci, jiran pulau, semua dia tanggung dah. Dia paling derita. Tetapi dia bergantung kepada Allah. Fayusbahu fil jannah
sabratan, diambil dia itu, dia rendam dalam syurga satu dia celup dalam syurga satu celup, angkat balik. Allah tanya dia, ya bani Adam, wahai anak Adam, hal ra'a bu'sa qattun, pernah ada atas hidup hang sebelum ni hang rasa derita? La wallah, ya Allah, saya tak pernah rasa derita dah. Derita tu apa? Tak pernah rasa. 70 tahun hidup dia derita, satu celup saja dalam syurga, dia lupa segala kisah duka dan derita dia. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Akhir sekali sebagai penutup lah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam hadis qudsi, sabda Nabi, firman Allah, a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh. Aku akan sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu di syurga yang mana ma la 'ainun ra'at, yang mana mata manusia tak pernah tengok. Contohnya apa Ustaz? Tak tahu, saya tak nak tengok. Wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Wala qatara ala qalbi bashar, dan hati manusia tak pernah terlintas. Benda tu duk nanti kita di syurga. Kata Allah, aku ready dah. Mai kat aku, yang tu aku bagi. Apa dia? Mata tak pernah dengar. Mata tak pernah dengar. Mata tak pernah tengok. Telinga tak pernah dengar. Hati tak pernah terlintas. Duk tunggu kita ni, Allah sedia dah. Apa dia? Jangan fikir macam tak terlintas. Agak-agak Ustaz, boleh bang keluar 30 tingkat bang. Terlintas tak? Terlintas bukan dia, kemah lagi. Boleh bini kot, terlintas. Kemah lagi. Agak-agak boleh mah kot seorang mana betul. Terlintas. Asal-asal tak gunung mah kot. Terlintas. Dok lagi, lebih lagi. Sampai tak terlintas maknanya. Punya besar Allah bagi. Maka piah pada Allah. Piah pada Allah. Kita nak mati, tuan-tuan. Saya tutup kita akan mati. Itu saja. Kita buat apa-apa, kita fikir aku akan mati. Buat tahanan kat orang, menipu orang, naya orang, mengumpat orang, apa pun, kita akan mati, dia akan mati. Orang miskin mati, orang kaya mati. Lagu katakan, raja-raja pun akan mati. Orang biasa akan mati, pemimpin akan mati, rakyat paling bawah akan mati. Semua kita akan mati. Dan bila kita mati, orang akan lupakan kita, tuan-tuan. Lama mana? Kalau kita boleh bangkit dan tengok betapa cepatnya manusia lupakan kita selepas kita mati, nescaya kita akan alihkan perhatian kita daripada manusia dan terus menghadap kepada Allah sahaja. Tapi ingat, dalam kita jaga hubungan kita dengan Allah, jaga kasih sayang kita sesama manusia. Pasal hadis tadi tu, Nabi kata, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasih sayanglah kepada semua atas muka bumi ni. Orang yang di langit, semua yang di langit akan sayang kepada kamu, kata Nabi. Sama-samalah kita, tuan-tuan, nasihat untuk saya dan untuk tuan-tuan semualah. Apa pun kerja buat kita, satu saja kita ikat betul-betul, kita akan mati. Dan bila kita mati, that's it. Habis. Tak boleh patah balik. Ada satu hadis Nabi kata, inna abda idza tarafa bi dhanbihi thumma taballahu alaihi. Hadis Bukhari. Seorang hamba itu, kata Nabi, bila mana dia sedar dosa dia, i'tiraf, idza tarafa, dia sedar dosa dia minta ampun, taballahu alaihi, Allah ampun terus. Allah tak kata isi borang dulu ni, cok je KK, kena ada berusia qaryah, kena sokongan sikit baru boleh. Tak ada. Minta, bagi. Ada dosa, cerita ke Allah seorang kan. Cerita ke Allah tak suruh. Kristian kena cerita tu kan. Kristian kena pergi mengaku depan father, saya buat sekian-sekian dosa. Kena declare. Kita tak payah. Allah jaga aib kita. Allah jaga aib kita. Kita hidup 60 tahun, 70 tahun. Berapa banyak aib kita buat seorang-seorang? Berapa banyaknya orang lain tahu? Tak ada siapa tahu. Kata ulama, malaikat pun tak tahu. Malaikat yang bukan portfolio dia pun tak tahu. Yang tahu cuma Allah, Raqib, Atid saja. Simpan. Allah suruh tutup.
Allah suruh tutup aib kita, hatta kepada para malaikat. Tapi kata ulama, bila hamba itu buat pahala, semua bakal tahu. Allah berbangga dengan amalan baik yang kita buat. Siapa yang rampas cinta? Kita kembalikan cinta kita kepada Allah, siapa pun kita. Jangan sangka orang yang duduk di depan ini paling dicintai Allah. Mungkin paling dibenci, kita tak tahu. Ayazubillah. Mudah-mudahan kita semua Allah sayang. Jangan kira lah, Ustaz, tapi saya mengaji Quran baru Iqra 2, saya buat 30 dah. Tak apa, Allah sayang. Itu yang tentang Allah sayang. Tak saya buat dosa tadi ya, Allah sayang. Kita buat dosa malam ni, esok nak makan apa Allah tulis dah. Malam ni buat dosa, esok bagi makan si emak. Ingat baru tulis pagi itu lah, Allah tulis dah. Dia buat dosa kat dia ni, esok makan, esok bagi makan, subuh pun tak bagi, kek makan. Siapa izin makanan tu masuk? Siapa izin makanan tu duduk atas meja kita? Masuk kita, lalu ongkot jadi zat pula. Malam baru buat dosa, pagi ni Allah jamu makan. Punya baiknya Allah, punya kurang ajarnya kita. Allah lama dah hulur cinta, kita yang tak menyambutnya. Soalan yang terakhir, siapa rampas cinta tu? Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak-banyak penduduk Taman Koskar. Mudah-mudahan yang terkurang tersilap tu maafkan saya. Selebihnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua hamba, tak ada lebih, tak ada kemah pada orang lain, semua sama di sisi Allah. Yang membezakan kita cuma takwa, dan takwa adalah rahsia daripada Allah. Siapa pun jangan merendahkan orang lain, siapa pun jangan puja orang lebih-lebih. Kita sama di sisi Allah. Hanya membezakan kita takwa, dan takwa rahsia Allah. Itu saja. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.